亲爱的弟兄姊妹平安。 Shalom saudara-saudari sekalian. 今天我们所分享的经文取自约翰福音18章第11节。 Ayat renungan kita hari ini diambil dari Yohanes 18 ayat 11. 我父所给我的那杯，我岂可不喝呢？ Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa untukku? 亲爱的弟兄姊妹， Saudara-saudari yang terkasih, 我们所信靠的这位救主耶稣， Tuhan Yesus Kristus yang kita imani, 当他在世上的时候，施行了许许多多的神迹。 ketika dia hidup di dunia ini, dia melakukan berbagai-bagai mukjizat. 他叫哑巴开口，瞎子看见，瘫子行走，死人复活。 Dia membuat orang yang bisu berbicara, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, dan orang mati dibangkitkan. 他也曾在水面行走，平静风浪，制服鬼魔。 Dia juga berjalan di atas air, menenangkan ombak dan badai, mengalahkan roh-roh jahat. 当你看见这一切的时候，心里会不会由衷的赞叹说：“哇，这是何等伟大的主啊！” Ketika engkau melihat peristiwa-peristiwa ini, bukankah dari hatimu akan berseru dengan penuh kagum dan hormat? Wah, Tuhan yang luar biasa. 可是弟兄姊妹，您知道吗？ Tetapi tahukah Anda, 主耶稣真正的伟大之处，不在于这些神迹奇事， keperkasaan Tuhan Yesus tidak terletak di dalam kemampuannya melakukan mukjizat. 乃在于当他被人嘲笑、羞辱、出卖的时候，他还说：“我父所给我的那杯，我岂可不喝呢？” Melainkan terletak pada ketika dia ditertawakan, diolok-olok, dikhianati, dia masih bisa berkata, "Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa untukku?" 亲爱的弟兄姊妹， Saudara-saudari yang terkasih, 我们作为一个基督徒， ketika kita menjadi murid Kristus, 能够经历神迹奇事，确实是一件值得高兴的事情。 bisa mengalami mukjizat yang daripada Tuhan, tentu saja akan bergembira. 但是只有那些凡事遵行上帝旨意、甘心乐意承受上帝所加在他身上一切试炼的人，才配得称为基督的门徒。 Tetapi hanyalah orang-orang yang dengan penuh kerelaan bersedia menanggung semua ujian yang diberikan Tuhan kepadanya, barulah layak disebut sebagai murid Kristus. 正如主耶稣所说：“凡不背着自己的十字架跟从主的，就不配做主的门徒。” Seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, bahwa barang siapa yang tidak memikul salibnya dan mengikut dia, tidak dapat menjadi muridnya. 十字架是主耶稣对于天父最高的顺服。 Salib adalah bentuk ketaatan tertinggi Tuhan Yesus kepada Bapa Sorgawi. 十字架也是基督徒对主耶稣最高的顺服。 Salib juga adalah bentuk ketaatan tertinggi murid Kristus kepada Tuhan Yesus. 我们的十字架是什么呢？ Apakah salib kita? 当我们孤单无助的时候， Ketika kita sendirian dan tidak berdaya. 当我们失望痛苦的时候， Ketika kita kecewa dan kehilangan pengharapan. 当我们背负重担的时候， Ketika kita berbeban berat. 当我们贫穷缺乏的时候， Ketika miskin dan kekurangan. 当我们疾病缠身的时候， Ketika dibelenggu sakit penyakit. 当我们失去所爱的时候， Atau ketika kehilangan yang kita cintai. 在这种种的试炼之下，你我依然能够像主耶稣那样说：“我父所给我的那杯，我岂能不喝呢？” Dalam keadaan ujian-ujian hidup yang sedemikian, jika Anda dan saya tetap dapat seperti Tuhan Yesus berkata, "Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa untukku?" 这是最高的顺服，也是最大的信心。 Inilah bentuk ketaatan tertinggi dan pernyataan iman yang tertinggi. 信心必须经过火的试炼，才会显得愈发珍贵。 Iman harus melalui ujian api, barulah terlihat semakin berharga. 亲爱的弟兄姊妹， Saudara-saudari yang terkasih, 我们所信靠的这位慈爱怜悯的主， Tuhan yang penuh kasih dan penyayang yang kita percayai, 不是坐在高高的宝座上教导人说：“你受苦是与你有益。”
Bukanlah Tuhan yang duduk di atas tahta yang jauh dan tinggi dan mengajar kita berkata, bahwa engkau tertindas itu baik bagimu. 乃是从高天来到世界，住在你我的中间，成为人的样式，尝遍人世间一切的痛苦。 Ia adalah Allah yang turun dari sorga ke dunia, hidup di tengah-tengah manusia, merasakan segala kesulitan manusia di dunia. 一个没有尝试过痛苦的人，对于别人是不会发生真实的同情。 Seorang yang belum pernah merasakan kesulitan tidak bisa bersimpati kepada orang lain yang sedang menderita. 要做一个帮助人的人，必须先做一个受苦的人。 Seorang yang ingin menjadi seorang penolong, pertama-tama harus menjadi seorang yang pernah menderita. 要做一个救人的人，必须先经过十字架的对付。 Menjadi seorang yang mau menyelamatkan orang lain, pertama-tama harus melalui penderitaan salib. 我们若不喝主所喝的杯，受主所受的苦，就不能享受救助人的那种人生最高的喜乐。 Kita tidak dapat mendapatkan kebahagiaan hidup tertinggi dalam menolong orang lain jika kita tidak ikut mencicipi cawan yang diminum Yesus dan tunduk kepada baptisan yang dengannya dia dibaptiskan. 大卫的诗篇之所以能够安慰人，因为都是在苦难中压制出来的。 Mazmur Daud yang paling menghibur tercurah keluar dari dalam penderitaannya. 保罗的书信之所以能够劝服人，因为都是用血和泪书写出来的。 Surat-surat Paulus begitu menggetarkan karena ditulis dalam curahan darah dan air mata. 亲爱的弟兄姊妹， Saudara-saudari terkasih, 我们现在所受的苦难， dalam keadaan sulit yang sedang kita alami saat ini, 就是父上帝手里用于雕塑您我的一件最合适的工具。 itu adalah alat pembentuk kehidupan kita yang terbaik di tangan Bapa Sorgawi. 不要去拒绝它，因为从苦难学校毕业的学生都是优等生。 Janganlah kita menolak pembentukannya, karena setiap murid Kristus yang lulus dari sekolah penderitaan adalah murid teladan. 愿上帝借着上面这段话成为您我的帮助和安慰。 Kiranya renungan ini bisa menjadi penolong dan penghibur bagi kita sekalian. 让我们一起来祷告。 Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, tolong kuatkan dan pimpin kami di dalam perjalanan kehidupan kami memikul salib kami, agar melalui apa yang kami alami, kami bisa mengambil pelajaran yang Tuhan ingin berikan kepada kami dan hidup kami menjadi berkat bagi orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.